Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ma rasyada umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu lagi di alam maya ini. Apa khabar semua murid-murid Sekolah Rendah Agama Sungai Serdang dan sesiapa sahaja yang melihat video ini? Saya doakan semua yang melihat video ini dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan Hari Kemerdekaan kali ke-63 pada 31 Ogos dan Hari Malaysia pada 16 September bagi tahun 2020. Kemerdekaan adalah suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi nilainya. Melalui kemerdekaan kita bebas daripada belenggu penjajah dan dapat memerintah negara sendiri. Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia pada tahun ini bertemakan Malaysia Prihatin. Tema ini amat bertepatan dengan aspirasi yang didukung kerajaan bahawa semua murid mesti bersama-sama memerangi musuh di kala ini, iaitu wabak COVID-19. Manakala Prihatin menunjukkan inisiatif kerajaan yang merangkumi aspek ekonomi, kebajikan dan kelangsungan rakyat Malaysia. Semangat Malaysia Prihatin ini dizahirkan bukan sahaja oleh mereka yang bertugas di barisan hadapan, malahan rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat yang merupakan wira tidak didendam. Mereka tampil untuk memberikan bantuan dan sokongan tanpa mengira kaum, agama dan fahaman politik. Ini petanda baik yang membuktikan rakyat Malaysia boleh bersatu sama ada di waktu susah, apatah lagi dalam waktu senang. Pada hakikatnya, semangat Malaysia Prihatin ini juga kita hendak semarakkan di segenap segi kehidupan masyarakat. Bukan sahaja dalam usaha kita menamatkan terus wabak COVID-19, tetapi dalam usaha memulihkan semula ekonomi dan kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik. Malaysia Prihatin perlu kita sematkan dalam ingatan untuk kita mengukuhkan kembali asas-asas perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kita perlu melakukannya bersama-sama dan dengan keazaman dan usaha yang bersungguh-sungguh. Murid-murid yang dikasihi sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat menjalani kehidupan dalam keadaan yang aman dan harmoni. Justru saya mengajak murid-murid dan semua untuk terus menyemarakkan keharmonian yang dikecapi selama ini demi negara yang tercinta dan sekaligus memartabat agenda untuk membina negara. Bagi menyemarakkan lagi semangat patriotisme, saya meminta murid-murid untuk menggalakkan penyertaan aktif dalam aktiviti-aktiviti yang disediakan di dalam sekolah atau di luar sekolah. Kita ingin lihat semangat patriotisme ini sentiasa mekar dalam hati kita. Setiap tahun semangat ini akan kita perkukuhkan lagi di sepanjang sambutan bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia. Mudah-mudahan dengan cara ini rasa cinta kita kepada negara tidak akan kunjung padam sampai bila-bila.
Apa yang ingin kita suburkan dalam kalangan murid ialah semangat patriotisme, iaitu perasaan cinta yang mendalam dalam diri kita kepada negara tanah tumpah darah kita ini. Saya percaya perasaan cinta kepada negara inilah yang boleh menjadi tali pengikat utama dalam perpaduan bangsa di negara ini. Walaupun begitu, sebagai orang beriman, kemerdekaan bukanlah matlamat terakhir hidup kita, kerana keutamaan kita adalah untuk hidup bahagia dan sejahtera dalam negara yang adil dan makmur, serta mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala seperti mana firman-Nya dalam surah Sabah ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Maksudnya negeri yang baik, yakni aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Sebagai tanda syukur dan menghargai nikmat kemerdekaan, selain daripada mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda patriotik, kita juga hendaklah mengisi kemerdekaan dengan membangun negara ke arah kesejahteraan. Ia bukan sahaja suatu ibadah, tetapi suatu tanggungjawab sebagai khalifah di bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Ibnu Jarir dalam tafsirnya menyatakan, khalifah adalah pengganti dalam memutuskan sesuatu perkara secara adil di antara semua makhluk. Oleh itu, tugas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemimpin adalah meliputi segala bidang kehidupan masyarakat, seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial dan politik, agar ummah mencapai matlamatnya menjadi umat yang cemerlang, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Maksudnya, dan demikianlah, yakni sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu, yakni wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia, yakni tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah, yakni Muhammad, pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Murid-murid yang dikasihi sekalian, dalam memperingati kemerdekaan, segala bentuk penjajahan yang masih lagi menguasai pemikiran, ekonomi dan nilai kebudayaan, murid-murid mestilah dibuang sepenuhnya, kerana ia merupakan pencabulan dan penodaan terhadap kesucian fitrah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus maju ke hadapan dan dapat menjaga 5 perkara yang dinyatakan oleh para ulama, iaitu yang pertama memelihara agama, kedua nyawa, ketiga keturunan, keempat memelihara akal, dan kelima memelihara harta. Kita semua bertanggungjawab sebagai pemimpin yang akan disoal pada hari akhirat nanti, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab di atas apa yang dipimpinnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Murid-murid yang dikasihi, bersempena dengan sambutan kemerdekaan negara kita pada tahun ini yang hampir
bersamaan dengan sambutan Ma'al Hijrah 1442, seminggu sebelum 31 Ogos. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi kekuatan kepada kita menghijrahkan diri untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan terus istiqamah mengerjakan amalan-amalan yang boleh membawa kita ke syurga, insya-Allah. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar melindungi kita daripada godaan nafsu yang mendorong kepada kejahatan dan maksiat. Semoga kita memperoleh perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada siksaan api nerakanya. Na'udzubillah min zalik. Selain itu, murid-murid hendaklah yakin bahawa kita diberi tanggungjawab sebagai khalifah, yakni pemimpin, untuk memakmurkan bumi ini berdasarkan akidah dan syariah. Kemudian, murid-murid mestilah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas anugerah kemerdekaan dan bersama-sama mengisinya dengan agenda membangun ummah, menegakkan agama Islam. Bagaimana cara yang mudah untuk kita bersyukur? Antaranya adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kalimah itulah merupakan ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, kita juga boleh memperbanyakkan amalan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti solat, menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam, solat-solat sunat, puasa, berzikir, berselawat dan banyak lagi ibadat yang kita boleh lakukan sepanjang hari. Selepas itu, murid-murid hendaklah menjalin persaudaraan dan membuang sikap bersengketa sesama sendiri demi kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Jangan gaduh-gaduh, mesti sentiasa cari kawan, mesti sentiasa cari ramai kawan. Eratkan hubungan silaturahim antara guru-guru, ibu bapa, adik-beradik, kawan-kawan dan semua orang yang ada di sekeliling kita. Kita mesti cari kawan, jangan cari lawan. Kawan biar beribu, musuh jangan ada satu pun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu, yakni yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Murid-murid yang dirahmati Allah, murid-murid sekolah rendah agama Sungai Sedang, yakni sebagai murid dan rakyat Malaysia, selain daripada mengingati rukun iman dan rukun Islam, kita mestilah juga mengingati rukun negara sebagai rakyat Malaysia. Ada berapa rukun negara? Ada 5 rukun semuanya. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Selepas itu, siapakah pemimpin-pemimpin kita? Pemimpin utama negara Malaysia, Perdana Menteri Malaysia. Kena tahu juga itu sebagai rakyat Malaysia. Daripada tahun 1957 hingga sekarang, ada berapa orang atau individu yang sudah menjadi Perdana Menteri Malaysia? Ada 8 orang semuanya. InsyaAllah kita ingat kembali. Yang pertama, siapa? Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dia menjadi Perdana Menteri daripada tahun 1957 hingga 1970. Yang kedua, Tun Abdul Razak bin Hussein, daripada 1970 hingga 1976. Yang ketiga, Tun Hussein On, menjadi Perdana Menteri
daripada tahun 1976 hingga 1981. Yang keempat, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad menjadi Perdana Menteri daripada tahun 1981 sehingga 2003. Yang kelima, Tun Abdullah bin Haji Ahmad daripada tahun 2003 sehingga 2009. Kemudian yang keenam, Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak daripada 2009 sehingga 2018. Dan yang ketujuh, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad menjadi Perdana Menteri daripada tahun 2018 sehingga 2020. Dan yang ke-8, yang terkini, siapa? Iaitu Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin daripada 1 Mac 2020 sehingga kini. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, murid-murid diminta terus berdisiplin dan wajib mematuhi prosedur operasi standard, iaitu SOP, yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan Malaysia. Apa dia? Khususnya memakai pelitup muka, face mask ketika hadir di sekolah, mengamalkan penjarakan fizikal serta kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Bagi mereka yang tidak sihat adalah dilarang sama sekali untuk hadir ke sekolah. Saya rasa sampai di sini sahaja sedikit peringatan dan pencerahan tentang Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Saya mohon maaf andai ada tersilap kata, tersilap penyampaian maklumat. Saya mohon sekiranya ada kesilapan, sila betulkan yang silap itu. Boleh komen di ruangan komen di bawah. Sampai di sini saja. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.